Because lagi cerita kita bongkarkan lagi ilmu Allah ni bagaimana satu ketika dulu benda mustahil, tapi kali ini Allah bukakan kita semua. Jadi kita yakin bahawa semua ni adalah kuasa Allah. Jadi kita lihat apa lagi pada minggu ini adalah pada hari ini saya menceritakan bahawa berkenaan teknologi MMS. Pernahkah kita biasa guna MMS ataupun dipanggil dalam sekarang banyak apps dalam App Store, dalam Google Play atau Windows Store, banyak apps yang berbentuk live streaming ataupun dipanggil video call. Maksudnya kita berborak dengan sahabat-sahabat yang lain real time, kita boleh lihat dia di sana dan kita di sini. Jadi cerita berkenaan MMS ni, saya nak berceritakan bahawa teknologi ini sebenarnya Allah bongkarkan untuk mengiyakan kisah Isra dan Mi'raj pada 1400 tahun yang dahulu, di mana Rasulullah SAW naik ke langit dan melihat segala-galanya di atas langit sana yang Allah bongkarkan untuk beliau melihat, untuk diberikan cerita kepada umat manusia di bumi ini. Jadi kita lihat bagaimana proses maklumat berlangsung dalam MMS tu, dalam video call itu. Kita dapat lihat satu tempat, contohnya kita di Malaysia, kita dapat pergi ke Amerika. Yang dahulu kita kalau nak pergi ke Amerika naik kapal mungkin 5-6 bulan, lepas tu dipercepatkan sekarang menaik kapal terbang lebih masa mungkin 6 ke 8 jam. Tapi dengan teknologi MMS dan teknologi video call ni, kita boleh pergi melihat keadaan di Amerika hanya dalam beberapa saat sahaja. Jadi bagaimana teknologi itu wujud sekarang yang tidak ada wujud dahulu kala, di mana melihat bahawa sedikit-sedikit Allah bongkarkan bahawa ilmu yang ada di sekarang ini dahulu tidak logik, sekarang menjadi logik. Jadi dengan adanya teknologi berbentuk video call, maksudnya kita dapat mengembara ke Amerika, ke Eropah dalam masa berapa saat, real time kita telah hadir ke sana. Kan? Bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW naik ke langit dan pulang semula ke bumi dalam beberapa jam sahaja. Perjalanan manusia daripada bumi ke bulan pada ketika ini mengambil masa mungkin dalam 2 ataupun 3 hari ataupun mungkin sehari. Jadi kalau perjalanan Nabi ke langit yang ke-7 kan berasa berapa mungkin jam, yang dahulu kala tidak logik. Bagaimana Rasulullah pergi ke Baitul Muqaddas dan kemudian naik ke langit Muntaha. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi nak mempercayai ini ketika itu, sedangkan tak ada teknologi yang nak membawa Nabi secepat itu. Tetapi ada sahabat-sahabat Nabi yang meyakini bahawa itu semua kerja Allah yang boleh senang. Tapi untuk zaman sekarang, bagaimana nak mencerita logik ini pada orang-orang yang bukan orang-orang yang beriman? Tapi Allah bagi ilmu, Allah bukakan ilmu ini melalui orang-orang yang tidak beriman, melalui orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Saleh yang buatkan dan mencipta teknologi ini. Tapi akhirnya dapat kita bongkarkan bahawa perjalanan manusia atau perjalanan saya ke Eropah atau ke Amerika hanya memerlukan beberapa saat saja. Tak perlu beberapa hari, beberapa bulan, even tak perlu berapa jam pun. Saya boleh pergi ke Amerika dalam 5 saat, saya boleh pulang ke Malaysia dalam masa 5 saat. Jadi contohnya kalau saya dapat borak dengan seorang sahabat di Amerika, contohnya borak dengan dia dalam lebih kurang dalam masa 2 minit, masa saya telah pergi Amerika, dan masa itu pada 2 minit saya telah balik ke Malaysia. Jadi apa yang kita nampak kat sini bahawa sesuatu yang dulu yang tidak logik, sekarang inilah sebenarnya realiti, bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang diyakini bahawa inilah logiknya, bahawa Rasulullah pergi ke langit. Tak perlu kita gusar-gusarkan cerita-cerita ini. Kita kena beriman dengan peristiwa ini, bahawa Rasulullah mendapat perintah solat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
bagaimana Rasulullah pergi ke Baitul Muqaddas. Sahabat tanya dia, berapa banyak tiang yang ada dalam masjid di sana, dan Rasulullah penjelaskan satu-satu hingga para sahabat terkejut, sedangkan baginda tak pernah pergi ke Baitul Muqaddas. Jadi begitu juga contohnya kalau saya di sini, kalau ada sahabat di Israel ataupun di Palestin, boleh tangkap gambar ataupun di online kan, video call, saya boleh kira satu-satu tiang, dan saya nampak tiang, saya boleh cerita dengan orang lain. Yang orang lain kata, bila masa kau pergi ya? Jadi peristiwa itu dinyatakan atau direalisasikan dalam bentuk ilmu yang Allah beri kepada manusia untuk diilhamkan bahawa sebenarnya proses Isra dan Mi'raj itu adalah sesuatu yang macam ni dari Allah. Tak ada apa yang mustahil. Jadi saya rasa sedikit dapat kita bongkarkan teknologi ICT itu sebenarnya banyak yang menyebabkan kita realize bahawa Allahu Akbar, apa yang mustahil semuanya telah Allah susunkan. Bagaimana ilmu itu dibongkar mengikut zaman. Allah tak bongkarkan ilmu ICT di zaman Nabi atau zaman sahabat atau zaman tabi'in, tapi Allah bongkarkan ICT ini di zaman kita untuk kita faham bahawa sebenarnya Allah nak tunjukkan bahawa apa yang kau ragu-ragukan lagi, aku dah buktikan segala-galanya dalam bentuk ilmu kan. Jadi saya rasa cukup untuk kali ini, untuk kita bongkarkan lagi peristiwa apa lagi selepas dalam dunia ICT, supaya kita nampak bahawa ilmu ICT ini bukan dijadikan atau diilhamkan Allah sia-sia. Ada benda yang Allah ilhamkan supaya manusia nampak apa di sebalik teknologi tersebut. Jadi nanti kita bukakan tajuk yang lain. Saya harap semuanya faham apa yang saya terangkan pada kali ini. Semoga dengan apa yang saya terangkan itu akan memberi kekuatan iman kepada kita semua, supaya kita terus faham bahawa Allah itu Maha besar dan segala-galanya ilmu adalah hak milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.